nak usaha-usaha lah. Tapi di segi barakah ni yang bahasa Tuhan kurnia. Itu dalam kitab masalah agama tu. Kiai Haji Suriddin Abbas dia membahaskan berkenaan barakah cukup banyak. Barakah tanah tempat kita duduk, barakah makanan, barakah pakaian, barakah kenderaan, barakah isteri, barakah suami, barakah wang ringgit. Jadi barakah ni dia duduk pada didi benda. Itu barakah. Bumi yang paling barakah iaitulah bumi Makkah dan Madinah. Dan juga Baitul Maqdis. Itu bumi yang barakah. Yang banyak kemajuan di situ. Kemajuan banyak, tapi kita sendiri tahu apa ada kemajuan di Makkah dan Madinah. Kemajuan yang paling besar iaitulah kemajuan beribadah dengan Allah di sana. Itu barakah bumi itu. Kita pun nak juga di sini walaupun bukan Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, bumi yang barakah. Kita buat harta apa pun jadi kebajikan. Boleh keluar zakat, boleh buat apa ni, nuri arwah ke apa ke, boleh buat guna kebajikan. Sedekah anak yatim ke, itu semua hasil barakah. Kemajuan yang bangsa Tuhan kurnia. Ini singgah daripadanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Itu barakah. Satu lagi yang perlu kita ingat, Allah ni bukan Tuhan. Tunggu dulu berurai. Dia baca Baqarah, dia baca pada itu banyak, dia baca kitab. Jadi semacamnya kita tengok uraian tu insya-Allah dengan tu sama ya. Gitu. Allah ni bukan Tuhan. Siapa yang mengakulah Tuhan tak betul. Allah nama Tuhan. Ismul Ilah. Ismul Ilah, nama Tuhan, bukan Tuhan. Hak Tuhan tu ya. Kalau tak ngaji sifat 20 banyak kena nama Tuhan, tapi diri Tuhan yang sebenar banyak yang tak kenal. Ini ya jadi masalah kita bila tinggal mengaji sifat 20 yang diasal oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Banyak orang kenal nama diri Tuhan tak kenal. Tulis salah kalau buat misal. Buat misal cabai atau api. Cabai itu nama buah, nama dia. Bukan lagi diri buah, nama buah. Begitu sebut api. Api itu nama bagi satu bahan yang dapat membakar dengan dia. Bukan dia api, nama bagi api. Sebab tu saya sebut, kalau kita sebut 1000 kali perkataan api, nama api, 1000 kali pun mulut kita takkan jadi hangus, takkan terbakar sebut api. Yang kita naknya nama dia dan juga musamma. Nama api dan diri api itu. Itu kena. Cuba juga nama buah cabai, tapi diri buah cabai kena ni. Ku nama tak kena, diri buah cabai kena. Dia boleh buat sama belajar. Kalau nama dia kena, diri buah cabai, nama cabai dia kena, tapi diri buah cabai tak kena. Jadi buat sama, mungkin dia ambil buah ni kacang panjang ke apa. Itu dia. Ini bagi kita masalah tauhid ni, nama musamma mesti kita kenal. Ni dia. Kalau sebut kata cabai, nama buah, buah tu kita kenal satu buah yang panjang, yang warna hijau masa putih, masak dan merah. Bila kita tokok atau buat sambal, rasa pedas. Itu dia panggil buah cabai. Jadi kalau kata Allah, nama dia Allah, iaitulah satu zat, satu diri yang wajib ada, yang sungguh ada, yang bersifat dengan sifat kamalan, sifat mulia-mulia, bukan jirim benar ketua ambil lapang, bukan jisim bertubuh badan beranggota, ada ruangan lapang, bukan jahrul firi atau jahrul fardi
Yang kecil kalau bagi kok mana kira, belah kan, bagi dua kan, semua tak boleh. Tapi dia ada ruangan. Itu macam pemangkawi ya. Coronavirus ni. Itu dia panggil jauharul firi. Benda yang halus, yang bertempat. Tapi nak bagi dua tak boleh. Tuhan bukan macam tu. Bukan diri, bukan jisim, bukan jawhar. Bukan itu semua. Di masa tu dia tak akan bertempat. Hanya kita reti itu zat Tuhan tu apa? Bukan diri, benar betul, milik tempat. Bukan berjisim dua badan, ada anggota bertempat. Bukan jauh fardhi, telapak kecil. Nak pula bagi kita boleh bertempat. Bukan tu. Itulah dikatakan Tuhan yang bernama Allah. Nama dia banyak, iaitu 3,000 nama Tuhan. InsyaAllah kita akan lain masa pula kita uraikan itu. Yang kita nak kenal itu. Tapi kalau ada tu Ashabul Kahfi, dia ni hidup di zaman Dikianus semua berlalu. Dia antara masa dia angkat Nabi Isa naik ke langit. Selepas Nabi Isa naik ke langit, nak lahir Nabi kita jadi seorang Nabi lagi Rasul. Masa itulah antara tu lahir Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini dia punya mulia Tuhan beri kat mereka satu surah nama suratul Kahfi. Ada tubuh cerita dia tak kenal nama Ashabul Kahfi sebab tak ada Rasul yang menceritakan. Tapi dia kenal diri Tuhan buat alam yang bukan diri Kianus, bukan berhala. Jadi dia ada iman, tapi nama Tuhan dia tak kenal. Ibadat mungkin tidak ada ibadah sebab ibadah melalui Rasulullah yang sampai cara ibadah, cara nak sembahyang, cara nak apa, dia tak ada. Dia hanya ada tauhid ke Allah. Nama Tuhan tak kenal. Ada setengah tu ada sebut begitu. Siapa nak cerita depa? Maka dia masuk syurga tak kenal nama masuk syurga. Yang jadi kacau bila kita sekarang nama Allah kenal tapi diri Tuhan tak kenal. Ini tak ada jaminan masuk syurga. Sebab tu kok mana kena gaji sifat 20. Tak ni sifat 20 dia tak kenal, dia tak akan sifat mukhalafah. Mukhalafah hawadis. Sifat wahdaniyah itu sifat khusus menceritakan hukum zat, hukum sifat, hukum af'al. Kau tak ngaji hak tu, tak kira siapa orang. Kenal nama Tuhan tak kenal, maka tak ada habuan masuk syurga lah. Kalau ikut janji Allah. Itu nama Ya Amat Murah. Ya Amat Murah. Amat ni maksudnya sirah mubalaghah. Ya Amat Murah. Ya Amat Murah ni tentu dia ada sifat dia. Kena atas diri zat tu. Diri zat yang amat murah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada sifat yang amat pemurah. Bila ada sifat yang amat pemurah, diri zat tu amat murah. Dia macam tu. Itu hak kira kita ahli sunnah. Yang amat murah daripada sebab ada sifat yang amat pemurah di zat Tuhan tu. Barulah amat murah. Kalau ikut tulisan ada cerita masa duk ngajar dulu, pada ini tak panggil, dia tak pakai yang amat murah. Dia jumlah Ar-Rahman yang amat boros. Ini kadang-kadang dengar bahasa pelik kan. Kok mana kata tu amat boros ni. Tak layak kata amat boros. Tapi tak layak tu kena kira bahan mula. Tak layak tu bagi kita duk boros. Bagi Tuhan amat boros mulia Tuhan. Sebab dia buat diri nikmat yang kita terima. Banyak mana pun dia buat tak ada masalah sampai kita tak boleh ambil guna, tak ada ambil guna terlalu banyak. Macam buah-buah kayu kan. Air banjir buah tenggelam habis rumah orang. Kalau tanya siapa tak bolehlah dia kata air sampai tenggelam rumah, hanyut rumah. Tapi dia tetap amat boros.
Dengan sebab dia ada sifat amat peboros. Dengan ada sifat peboros, maka di zat tu yang amat boros. Maka mulia Tuhan. Kita tak boleh boros sebab kita tak buat diri nikmat. Kena jimat cermat. Ada iktisad, pandai ekonomi. Sebab kita hanya menerima nikmat Tuhan bagi. Kalau dia tak bagi, tak boleh puas kita. Itu pandai. Dia ada orang pakai, tapi bila-bila dihurai, dibahas, dia tunggu, insyaAllah. Pakai terima, sungguh. Dia beri sungguh, tapi tak laku buah. Baru ni, dah anak-anak tak lain balik. Siapa nak jual, dijual tak mana tak boleh. Bono saya tu tak tahu. Siapa nak panggil, mari mewah tu yang sak buah tu. Sampai tuk dalam wakpa, buat jam. Gebu-gebu buat jam. Tu ada taruh makan, banyak sangat. Tu dia tu amat pemboroh tu. Mak boroh. Tapi Tuhan tetap mulia. Itu beza. Itu Ar-Rahman. Diurai oleh pada MK Kagang Baqarah. Lagi yang amat kasih sayang. Ini pun dia kira sirah balaghah juga. Ar-Rahim yang amat kasih sayang ataupun yang amat penyayang. Tapi dua tu ada beza. Itu kita selalu dengar antara Rahman dengan Ar-Rahim. Walaupun dua-dua ni nama dan sifat Tuhan, tapi murad dia, kehendak dia berbeza. Itu murad Ar-Rahman, kehendak daripada Ar-Rahman ni, iaitu hanya khusus masa hidup dunia lah ni Tuhan amat pemurah sungguh, amat berburuk, pemborong sungguh. Dia beri rahmat dia, tak kira siapa orang, yang Islam beriman, tak Islam tak beriman, semua dia beri. Yang lebih hak buat tak beriman lagi dahulu. Ini masa hidup dunia. Ar-Rahim, murad Rahim, ni dia kira masa hidup akhirat. Ni pilih-pilih hamba. Dia tak akan ambil borong macam Ar-Rahman. Dia kira hak yang beriman, yang Islam beriman, itu yang dia amat pengasih. Kalau hak ni pun selalu tunggu dia apa ni, kerana Ar-Rahim ni dia panggil apa, mutasyabihat, kesamaran. Lafaz Ar-Rahim selalunya dulu dia akan buat mari dia punya ni takwil Ar-Rahim ni dengan mana iradatul ihsan, iaitu yang amat menghendaki buat baik kepada hamba yang beriman. Kerana kata amat kasih sayang ke amat penyayang ni, dia nak serupa dengan sifat kita makhluk. Kita pun ada kasih sayang, ada belah kasihan kepada makhluk Allah. Kita kadang-kadang kita jaga, beri elok, beri makan, beri minum. Sebab kita ada qalbu rohani, hati yang basar ruh. Qalbu jismani, hati yang basar bertubuh badan, tempat kediaman bagi qalbu rohani. Duduk dalam tu dia macam sarang burung, kata Syekh dia Al-Mandi ni, dan kita nak hati. Qalbu jismani macam sangka burung, qalbu rohani macam burung duduk di dalam. Dia buat bandingan, nak mudah faham. Gitu. Kita boleh lah kasih sayang amat, kasih sayang tu kita boleh. Sebab tu dia takdir dengan iradatul ihsan, amat mendaki buat baik pada hamba yang beriman di masa hidup akhirat. Kalau kita nak kupas Rahman tu, bismillah tu panjang lagi lah. Kita baca dulu. Kita masuk lagi. Alhamdulillahil munfaridi bil izzati wal baqai. Al-waqah wal baqa. Kita berbalik cara nahwu. Jadi dia atau kepada al-izzah. Alhamdulillahil munfaridi bil izzati wal baqai. Yani bermula segala puji
Bermula segala puji bagi Allah yang ketunggalan dan kebesaran dan kekal. Bermula segala puji. Puji ini puji yang sudah maklum. Puji yang sudah maklum, lebih pun tidak, kurang pun tidak, hanya tersimpan, tersakat di atas 4 puji. Banyak tu ya. Kalau kata 3 tak betul, kata 5 ke 6 tak betul. Disimpankan, disakatkan hanya 4 puji, iaitu puji Allah Ta'ala, puji dia sendiri, puji Allah Ta'ala bagi hamba-hamba dia, puji hamba bagi Allah Ta'ala, puji hamba bagi sesama kita hamba. Jadi kurang pun tak, lebih pun tak, duk banyak tu daripada dulu tu dulu ni. Siapa lalu pun banyak tu. Yang pentingnya apa murad, apa kendak dengan puji, segala puji itu mustahikun lillah, ikut tadi gitu. Mustahikun ialah mustahak bagi Allah, milik bagi Allah, dalam makna milki. Habis itu nahwu tu pun memang kita kena boleh juga, kalau tak banyak kena ada juga, sebab kita nak menghasilkan tahqiq, kejak pada setiap ibarat tuturan daripada kitab-kitab itu. Dia kena ada ilmu nahwu. Sama kitab turas ni, kitab lama ni memang ibarat dia penuh dengan nahwu, dengan ilmu alat. Tapi itu orang tak ngaji, dia tak boleh baca. Mau ada PhD pun tak boleh, pakai nak mengaji kitab Arab saja. Kitab hak Jawi tak belajar, tak boleh baca. Itu banyak dia apa, mai kelik kampung nak baca kitab Jawi. Terpaksa kena ngaji kitab Jawi balik pula. Orang kampung kena ngaji kitab Arab, mana kita buka sekolah Arab boleh kena ngaji balik. Itu banyak orang, mari pondok saya, dia kata sayang, dia kata banyak habis ngaji kitab Arab, kita Jawi tak ngaji. Nak baca tak boleh ni. Sebab dia baca dia, orang panggil apa, ada cara dia, ada aturan dalam kitab Jawi. Dengan mudah ni dia kena boleh. Dulu tu Islam ada cerita Pak Long Lahman dengan saya juga duduk Selangor payah besar tu. Dia ngaji dulu lagi pada tu ngaji sana di Mekah. Di Mekah di belakang sikit. Masa buat muzakarah tu semua pergi laut musafah kan, malam buat muzakarah lah. Tapi Pak Long Lahman ni dia duduk tidur timuk kekor. Tapi duli dia pun duduk muzakarah kitab Jawi. Tu salah kemari Pak Long ni kitab Jawi ni. Esok nak klik ngaji orang kampung mijik surah. Orang kampung kan nak ngaji kitab kena, lepas tu Ahad. Ngaji buka pondok tak apa. Dia kata tebang pokok besar, pokok kecil dah ganas turun. Tebang pokok besar orang buat padi rumah, padi bukit kan. Tebang pokok selaya, pokok kecil dia kata gapak turun. Orang cakap gitu, orang tak biasa buat padi bukit, padi rumah. Saya ingat ayah tiri saya dulu ikut ke masa tahun 60-an. Kau mula tu lah. Pekra nak ikut tahu tu, saya tengok depa tebang pokok kecil habis tu. Habis kecil. Lepas tu last tu baru tebang pokok besar. Macam tu orang buat pada umum. Baru kita faham, kalau kata tebang pokok besar, pokok kecil tak tebang. Dia putus tengah-tengah, tajam-tajam, nak masuk tak boleh. Sakut. Jadi maksudnya kita ngaji, kita kecil kan, Jawi kan, Melayu, semua ngaji. Kita besar pun kita tak tinggal juga. Kalau siapa ngaji gitu, dia boleh ngajar kita Jawi, kita kecil semua lalu. Kalau dia ngaji kita besar saja, mereka nak baca kita hak kecil macam ni, tak lepas dia jangan ni, kecil-kecil dia jangan mudah ni. Ibarat dia tu cara dia. Karangan cara kita kecil. Kita besar, karangan cara kita besar, dia dah berbeza, dia tak sama. Mana orang ngaji kita ni, kita Jawi, kita kecil kan, kita besar, esok dia boleh semua saja. Itu urusan yang ada cerita.
Jangan buat mudah. Kita Jawi, kita kata ngaji kita Arab, kita sapu licin ngaji kita boleh baca kita Jawi, jangan. Banyak dok mari saya mau silap dah. Tak boleh kita Jawi. Dah ngaji balik. Jadi kita ngaji ni cara betul. Mana mari jumpa ngaji belakang. Tak tinggal. Segala puji yakni bermula segala puji yang 4 tu bagi Allah Ta'ala. Hak sebut tadi hadis Abu Hurairah yang ketunggalan, yang bersifat ketunggalan, al-munfarid, ketunggalan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada sifat wahdaniyah. Dengan sifat wahdaniyah dalam sifat 20. Jangan ada orang kata sifat 20 ngaji sesatlah, beda. Ngaji dulu, jangan kita menghukum satu benda sesat sedangkan hakikat di perkara kita tak pernah ambil tahu. Itu kata al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Maksudnya keputusan di atas sesuatu cabangan dia daripada kita merupakan, menggambarkan diri benar tu. Sifat 20 tu apa? Cara buat apa? Bak tamata iman. Kita tak pernah ngaji, lepas tu hukum sesat. Tak betul. Tak kena. Sebuah ni kita tak mau cocok kawi je. Peksen tu. Oi, patut aja-aja. Yang sebenarnya kita kena tahu kita ni lah bidang mana. Kita mengaji bidang agama. Ngaji nahwu, syarah, cara Arab, cara kita Jawi. Kita tak masuk dalam fakulti buat kedoktoran. Yang ada duit patut macam-macam tu tak boleh. Itu tak betul. Kita nak menghukumkan suatu, kita kena kenal dulu. Ubat tu belah mana, kuman belah mana, kita tak ngaji dalam bidang tu. Jadi kalau kita ngaji bidang tu, kita kena tanya orang yang pandai bahagian tu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya macam kamu akan golongan yang mengingati, memahami, sekiranya kamu tidak mengetahui. Tanya apa doktor, apa semua pakar. Sebab kita bukan bidang kita. Ini kalau ada hukum lah gitu ni tak boleh. Itu dalam usul fiqh tu macam-macam ada untuk tempat kita rujuk. Ada izdihab asli lah apa semua kan. Jadi benar yang kita tak reti kita tawakuf. Supaya juga sifat 20 ni tak pernah mengaji mata Ummu Ibrahim, tak pernah mengaji apa nama ni kita Kifiatul Awam ke, Hudi-Hudi ke, kita apa lagi Faridah ke, Bakurah tak pernah mengaji, Aqidatul Najin, Darusami hak tinggi tak mengaji. Contoh pergi hukum kata kita ni sesat, itu tak betul. Tak betul. Salah. Sebab kita belum tasawur, belum dapat menggambarkan diri benar tu macam mana. Kena tasawur dulu. Boleh kita sabit ke hukum tu sungguh atau tak sungguh. Ini banyak kebetulan. Ini bersumpah jugalah kita baca ni. Dan kebesaran ya. Dan kebesaran ni, yakni bersifat kebesaran, izzah. Izzah tu dia kira satu sifat Tuhan juga. Dia masuk dalam sifat izzah. Yang ketunggalan dan asal ni ya. Bil izzati dengan kebesaran, yakni bersifat kebesaran. Dia itu bersifat, jadi kebesaran itu sifat juga. Hal ni masuk dalam sifat kamalat lah, sifat mulia-mulia banyak kan. Dia tak jadi apa ni, tak jadi bilangan, bilangan kita. Di sini saya tulis dulu dengan kebesaran, dengan bersifat kebesaran, begitu. Dia masuk dalam sifat kamalat, sifat yang mulia-mulia dan kekal. Kekal ni pun dalam sifat juga, dan sifat kekal. Jadi semua ni sifat dan kekal, dan sifat kekal, sifat baqa yang tak ada akhir, yang tidak ada penghujung bagi zat dan sifat Allah Ta'ala.
Dulu saya ada duit juga. Tubuh kan apa saya tak ingat, tapi ada duit langitan. Maksudnya tak kala turun Nabi Adam kepada bumi, telah berkata, Ya Rabbi alimnil makasiba wa alimni kalimatan tajma'uli fihal mahamida. Jadi ayuhai Tuhanku, ajar olehmu akan daku akan beberapa usaha. Maka siapa akan berapa usaha, cara nak hidup dalam dunia. Sana dia tak kena talan cocok ke apa kan, semua dihidang makan terus dalam syurga barzakh. Syurga ada 3, syurga barzakh. Syekh Lahad Syahrani ada sebut dalam kitab Yuwaqi wal Jawahir, kerana beliau dia ada 3 syurga kubra, syurga barzakh, syurga muajjalah, al-jannatu muajjalah. Yang kita dengar selalu 2 iaitu al-jannatul muajjalah, syurga dia segera akan masa kita di dunia. Yang kedua al-jannatul kubra, di langit yang ke-7. Yang kita dah dengar iaitu jannatul barzakh, syurga sepadan. Tu ada duduk situ. Dalam kitab tu sebut syurga barzakh ni Allah Taala bina di atas satu bukit atau gunung yang tinggi di antara bumi dengan langit. Situ ada syurga barzakh. Masalah ni pun ada lagi, tapi banyak orang tak tahu. Sifat dia sama dengan syurga kubra, tapi ada satu pokok yang Tuhan tumbuh, iaitu pokok khuldi. Itu syurga barzakh. Kalau syurga kubra, kalau masuk tak terbit dah. Kalau masuk dalam syurga barzakh pakai terus, ni bahasa apa boleh keluar. Itulah Syekh Lahad Syahrani dia kasyaf, rupanya ada lagi syurga yang kita tak tahu, iaitu syurga barzakh yang didiami oleh Tok Adam dengan Tok Hawa. Tapi tak tahu nak boleh sampai ke tak sampai. Duk taman bukit tu tinggi, di situ letak. Itu satu lagi jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan, iaitu kita rasa lazat dengan ilmu, rasa lazat dengan ibadah. Yang paling tinggi sekali jannatul muajjalah, iaitu orang arif billah, orang dapat tauhid khas, dia dapat musyahadah mata hati dengan Allah. Hati dia memandang Allah, memandang Allah Ta'ala yang selayak, yang sepadan lah. Bukan pandang hakikat zat dah, bukan pandang hakikat sifat, bukan hakikat asma, bukan hakikat perbuatan. Yang ni Tuhan beri ke mereka tu rasa lazat. Itulah jannatul muajjalah yang paling hebat, yang segera Tuhan bagi. Jajah kita ni berasa sedap mengaji pun alhamdulillah, rasa sedap beribadah pun alhamdulillah. Walaupun jauh lagi nak sampai maqam aribillah, maqam musyahadah tu, tapi ada sedikit, tapi taklah banyak. Jadi ikut tak ada langsung, tak buat ibadat pada awal kita. Ni Tuhan bagi tu jannatul muajjalah. Satu lagi yang kubra, ni dia. Di masa tu lah dia turun mari itulah. Jadi dia kata, Ya Rabbi alimni al-muka, yakni ma'ilni makasih. Ayuhai Tuhanku, ajar oleh makan daku akan beberapa usaha. Ni nak mari dunia, nak tanam gandum buat ke mana, nak masak gandum buat roti. Dia kena tahu al-makasih akan usaha-usaha Tuhan ajar Tuhan. Sebab sana makan tak kena bersiap makan masak ke apa, semua masak siap dalam syurga barzakh. Wa alimni, dah ajar oleh makan daku kalimatan, akan satu kalimah, satu ucapan tajma'u yang menghimpun ia kalimah li bagi aku fi hal mahamidah, padanya pada itu kalimah akan beberapa puji. Minta Tuhan ajar masa nak mari dunia ni, maka telah memuji Allah Ta'ala. Saya duit dulu, mungkin ni boleh tunggu juga duit.
dalam kitab itu. Maka telah memuji Allah Taala kepada Adam. Dia kata in kul salasa inda kulli sabahin wa masa'in alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amaka mazida. Macam tu. Itu tu hajat tu anak kita duduk baca awal doa. Maksudnya maka telah memuji Allah Taala kepada Adam jika kata oleh Adam salah akan tiga kalimah indah kulis sabai di sisi setiap subuh pagi wa masa indah petang. Mana dia? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Membaca ini maka melengkapilah segala puji pada Tuhan. Ini dia sebut. Dia sebut dalam lepas tu sini saya lebih juga mungkin pada tubuh juga ni saya lebih tak ingat lama. Qala ba'dul arifina billah, telah berkata oleh setengah orang-orang arif billah, dia kata alhamdulillahi samaniyatu ahrufin ka abwabil jannati faman qalaha an safa'il qalbi nis tahaqqa an yadkhulal jannata min ayyi sya'a. Bermula alhamdulillah itu ialah 8 huruf. Kalau kita kira dulu 8 huruf alhamdulillah. Dia adalah 8 huruf. Seperti pintu syurga ada 8 pintu, maka sesiapa yang telah berkata ia akan tu akan alhamdulillah. Kita lewat wirid alhamdulillah tu daripada mensucikan hati. Nescaya mustahak ia iaitu man tadi bahawa masuk ia akan surga daripada mana-mana yang dia kehendaki. Pintu mana boleh masuk? Ni bukan dua mana alhamdulillah. Kita baca tu dengan subhanallah, alhamdulillah, akbar tu sampai 100 kali kita kira. Lagi sempurna lah. Ini amalan sunat yang diamal oleh golongan tasawuf. Jadi apa sekat dulu kali. Jadi insya-Allah kita akan masuk pula wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil rasuli wal anbiya. Kita dah situ Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuh arifin. Allahumma arzuqna fahman nabi wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in rahmatika nasta'in. Wa hablana ya arham wa ilman wa hikmatan wa rabbina razaqna musa'ala. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik fi atimana wa zamana. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahi kuliah malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi